Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Zubaran yang cikgu kasihi. Hari ini kita teruskan pembelajaran Fizik KSSM tingkatan 5 dengan tajuk 2 iaitu tekanan. Okey, untuk subtopik yang pertama iaitu tekanan cecair. Okey, baik, kita teruskan dengan apa itu tekanan cecair. Okey, tekanan cecair ini boleh dihitung dengan menggunakan formula iaitu P sama dengan rho Hg. Okey, jadi di mana P ini merujuk kepada tekanan cecair, H adalah kedalaman cecair, rho adalah ketumpatan cecair dan G pula adalah pecutan graviti. Okey, baik. Di sini unit SI bagi tekanan adalah Pascal ataupun PA. Okey, di mana 1 Pascal bersamaan dengan 1 Nm negatif 2 ataupun 1 kgm negatif 1 S negatif 2. Okey, baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, baik. Di sini merujuk kepada rajah 2.5. Okey, anak-anak boleh lihat air yang terpancut keluar daripada sebuah botol. Okey, merujuk kepada situasi ini, okey, rajah 2.5 menunjukkan air yang memancut keluar daripada 3 lubang. Okey, dalam botol plastik tersebut, okey, ada 3 lubang di mana aras ia berada pada aras yang sama. Okey, dan jarak pancutannya juga okey sama. Okey, ini adalah situasi dalam rajah 2.5. Kenapa ini berlaku? Okey, daripada pemerhatian ini menunjukkan bahawa tekanan dalam cecair bertindak okey pada satu titik, okey, pada semua arah. Okey, di sini pemerhatian menunjukkan bahawa tekanan dalam cecair pada satu titik bertindak pada semua arah. Okey, disebabkan ia berada pada kedalaman yang sama, maka jarak pancutan juga adalah sama. Jadi titik-titik pada aras yang sama akan mempunyai tekanan yang sama. Jadi di sini merujuk kepada tekanan tekanan di titik 1, di titik 2, di titik 3 semuanya adalah sama. Tekanan di 1, tekanan di 2 dan juga tekanan di titik 3 adalah sama. Okey, baik, merujuk kepada rajah 2.6 pula iaitu sebatang tiub U yang diisi dengan cecair X dan juga cecair Y. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair, okey, dalam rajah 2.6 ini menunjukkan satu tiub U yang diisi dengan cecair X dan juga kemudian ditambahkan pula dengan cecair Y. Okey, tetapi cecair X dan cecair Y ini tidak bercampur. Okey, merujuk kepada rajah ini. Jadi bagaimana kita nak memahami berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair ini? Okey, baik. Rujuk kepada rajah 2.6 ini, okey, sebatang tiub U yang diisi dengan cecair X dan Y. Okey, baik. Di sini, okey, seperti mana yang anak-anak lihat, okey, untuk rajah yang kedua ini, dinyatakan tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Di manakah tekanan tersebut? Okey, di titik A dan juga di titik B. Titik A adalah merujuk kepada tekanan dalam cecair X, manakala B pula adalah dalam cecair Y. Tetapi apabila dia berada pada aras yang sama, okey, tekanan A adalah sama dengan tekanan di B. Okey, tetapi tekanan di A akan merujuk kepada rho Hg. Okey, ini. Di mana rho 1 adalah ketumpatan bagi cecair X. Okey, manakala tekanan di cecair B pula merujuk kepada rho Hg, di mana rho ini adalah rho 2 ini merujuk kepada ketumpatan Y. Okey, disebabkan ia berada pada aras yang sama iaitu A dan B, maka tekanan di titik A adalah sama dengan tekanan di titik B. Jadi merujuk kepada di sini P1 akan sama dengan P2. P1 adalah PA manakala P2 adalah PB. Okey, PA tadi adalah merujuk kepada H1 rho 1G manakala P2 adalah H2 rho 2G. Okey, disebabkan G ni adalah pemalar sama, maka kita boleh potong. Maka yang tinggal adalah H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Di sini pengetahuan yang penting untuk anak-anak faham adalah berkaitan dengan
P1 sama dengan P2 di mana di titik A dan juga di titik B bila berada pada aras yang sama tekanannya adalah sama. Jadi nilai H dan nilai H2 ini boleh diukur dengan pembaris. Jika perlu disukat, kita boleh sukat dengan pembaris. Okey, dan ketumpatan cecair X iaitu P1, rho 1. Okey, jika diketahui maka ketumpatan cecair Y iaitu rho 2 juga boleh dihitung dengan menggunakan formula. Okey, dengan menggunakan formula tadi. Okey, baik. Yang seterusnya, penyelesaian masalah melibatkan cecair. Okey, melibatkan tekanan cecair. Okey, di sini ada formula iaitu P sama dengan rho Hg, di mana ianya digunakan untuk menghitung tekanan menghitung tekanan pada suatu kedalaman dalam cecair. Jadi, permukaan cecair juga turut mengalami tekanan. Jadi, kalaulah berada dalam satu kedalaman, contohnya, okey, cikgu lukis dalam keadaan, okey, ni adalah cecair. Okey, bila ada sesuatu objek berada pada suatu kedalaman, contohnya berada di dasar. Okey, ini adalah H. Okey, ini adalah H. Okey, di atas ini adalah PATM. Kenapa? Apabila berada pada suatu tempat yang terbuka, akan terdapat suatu tekanan yang kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Jadi untuk menghitung tekanan cecair, okey, kita akan menggunakan formula iaitu tekanan sebenar bersamaan dengan H rho G ini adalah kita refer P tadi dan tambah dengan PATM. Okey, H rho G tadi adalah berkaitan dengan P. Okey, tambah dengan PATM. Di mana PATM ini adalah merujuk kepada tekanan atmosfera. Jadi untuk penyelesaian masalah melibatkan tekanan cecair, kita akan menggunakan formula H rho G tambah dengan PATM. Okey, baik. Kita rujuk kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama merujuk kepada suatu situasi soalan iaitu ikan berada pada kedalaman 1.5 meter, ketumpatan air diberi 1050 kgm negatif 3 dan diberi makluman tekanan atmosfera iaitu 100 kilopascal. Okey, dalam penyataan soalan ini juga diberi maklumat G iaitu 9.81 ms negatif 2. Soalannya, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu? Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, okey, maklumat soalan diberi, okey, tekanan. Okey, menghitung tekanan. Jadi kita nak menghitung tekanan dengan menggunakan formula P sama dengan rho Hg. Okey, di sini maklumat soalan, okey, kita ada H bersama dengan 1.5 meter. Okey, kita ada makluman berkaitan dengan ketumpatan 1050 kgm negatif 3 dan kita ada maklumat berkaitan dengan G. Okey, G iaitu 9.81 ms negatif 2. Okey, jadi untuk menghitung tekanan, kita masukkan nilai dalam formula rho Hg, di mana rho ini termasukkan dengan 1050, H pula 1.5 dan G adalah 9.81. Okey, di sini cikgu tidak membuat penukaran unit, hanya masukkan nilai. Kenapa? Okey, tekanan unitnya adalah Pascal. Jadi apabila unitnya adalah Pascal, jadi unit-unit lain untuk ketumpatan mestilah dalam kgm negatif 3, H adalah dalam SI unit meter dan G pula dalam ms negatif 2. Jadi di sini apabila nilai-nilai SI unit yang disebut tadi, kita tidak perlu buat penukaran unit, maka masukkan sahaja nilai ke dalam formula ini. Jadi kita akan hitung, jawapannya adalah bersamaan dengan 15.5 kilo Pascal. Okey, baik. Untuk soalan B, kita teruskan soalan yang B iaitu hitungkan tekanan sebenar. Okey, ikan ini berada pada suatu kedalaman. Jadi untuk hitung tekanan sebenar, okey, P sebenar, okey, merujuk kepada formula tadi iaitu P tambah dengan PATM. Jadi P adalah nilai tekanan yang dihitung tadi iaitu 15.5 kilopascal. Tambah PATM adalah 100 kilopascal. Okey, sudah diberi dengan nilai PATM 100 kilopascal. Jadi apabila ditambah, maka jawapannya adalah 115.5 kilopascal. Okey, ini adalah bagaimana kita nak menghitung nilai tekanan dan juga tekanan sebenar yang bertindak ke atas ikan itu.
Okey, baik. Yang seterusnya contoh yang kedua diberikan sebatang tiub U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Okey, di sini air mempunyai ketumpatan yang berbeza iaitu diberi 1000 kgm-3. Manakala minyak zaitun pula okey, kita diminta untuk hitung ketumpatan minyak zaitun. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan soalan yang melibatkan situasi rajah 2.8 ini? Okey, baik. Tadi dalam ketumpatan yang berbeza, okey, pada aras okey di sini kita boleh ambil pengetahuan iaitu P air sama dengan P minyak zaitun. Okey. Jadi di sini rho Hg bagi air sama dengan rho Hg bagi minyak zaitun. Okey, untuk ketumpatan air itu 1000 darab dengan H itu 15.0 cm. Jadi di sini 15.0 cm, pelajar-pelajar perlu tukar kepada unit meter dahulu iaitu okey, jadi di sini cikgu tukar kepada meter iaitu 15 cm kepada meter 0.15 meter. Yang ini pula 0.165 meter. Okey, jadi apabila membuat penukaran unit, jadi di sini kita masukkan nilai 1000 darab dengan H adalah 0.15. Okey, G di sini kita boleh masuk, so tak perlu masuk. Okey, jadi di sini minyak zaitun, okey, rho darab dengan 0.165 meter. Jadi di sini apabila ingin menghitung nilai-nilai ini, so maka rho kita akan dapat dengan nilai 909.1 kgm-3. Okey, bagaimana nak menghitung adalah pengetahuan anak-anak berkaitan dengan ini, iaitu pengetahuan apabila berada pada aras yang sama, tekanan di titik A mesti sama dengan tekanan di titik B. Okey, baik. Aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Okey, di sini kita akan merujuk, cikgu akan terangkan berkaitan dengan kedudukan tangki air di rumah, kedudukan cecair intravena. Okey, ni tangki air. Okey, dan pembinaan empangan. Dan satu lagi penggunaan sifon. Okey. Jadi merujuk kepada situasi yang pertama, kedudukan tangki air di rumah. Tangki air perlu seperti mana yang anak-anak tahu ialah diletakkan di ruang siling bumbung. Okey, iaitu kenapa mesti berada di tempat yang tinggi. Okey, kenapa nak diletakkan di tempat yang tinggi? Kita nak hasilkan perbezaan ketinggian. Okey, antara tangki dengan juga paip. Jadi di sini perbezaan ketinggian antara aras air dan tangki dengan pilih air akan menghasilkan suatu tekanan yang tinggi. Okey. Okey, jadi tangki perlu diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi air boleh mengalir keluar dengan laju apabila pilih dibuka. Okey, jadi dengan kata lain, untuk menghasilkan tekanan yang tinggi, tangki perlu diletakkan di tempat yang tinggi. Okey, yang seterusnya kedudukan cecair intravena. Okey, ini adalah contoh situasi pesakit beg cecair intravena. Okey, digantung di suatu ketinggian. Okey, kenapa digantung di suatu ketinggian? Okey, perlu diletakkan di tempat yang lebih tinggi daripada badan pesakit. Sebab apa? Kita nak hasilkan tekanan yang tinggi. Perbezaan tekanan, perbezaan ketinggian ini akan menghasilkan keadaan di mana tekanan yang terhasil daripada perbezaan ketinggian itu akan menolak cecair intravena untuk masuk ke dalam badan pesakit. Sebab itulah kalau pesakit nak pergi bilik air, kalau dia tak bawa batang tu, dia kena pegang beg cecair intravena supaya cecair akan terus mengalir masuk ke dalam badan pesakit. Jadi kadar pengaliran cecair intravena yang masuk ke dalam badan pesakit dipengaruhi oleh ketinggian. Okey, baik. Yang seterusnya, pembinaan empangan. Okey, empangan di dasarnya dibina dengan keadaan dinding yang tebal di bahagian bawah. Kenapa? Apabila semakin bertambah kedalaman, tekanan akan bertambah. Tekanan bertambah apabila kedalaman bertambah. Jadi dinding empangan tu perlu dibina dalam bentuk yang lebar.
Okey, supaya dapat menahan suatu tekanan yang sangat tinggi. Okey, jadi ini adalah situasi bagaimana empangan dibina. Okey, dibina dengan dinding yang tebal pada bahagian bawah. Kenapa? Faktornya adalah bila bertambah kedalaman maka tekanannya akan bertambah. Okey, jadi empis air, okey ni empis air berada pada kedudukan yang rendah supaya tekanan air yang tinggi boleh menghasilkan aliran air yang lebih deras untuk function dia untuk memutarkan turbin, dan air itu akan dijanalah ke bahagian-bahagian yang tertentu. Okey. Kes sekali iaitu penggunaan sifon. Okey, sifon ni bagaimana kita nak mengalirkan air daripada kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang rendah. Okey, merujuk kepada situasi rajah. Itu daripada A, B, C dan sehinggalah ke D. Okey, jadi di sini sifon digunakan untuk memindahkan air daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Okey, jadi salur air yang dipenuhi dengan air dimasukkan satu hujung ke dalam tangki yang tinggi, iaitu di tempat A. Okey, dan manakala satu lagi diletakkan di D, tempat yang rendah. Okey, tapi keadaan ini akan menghasilkan suatu perbezaan tekanan. Okey, tekanan pengaliran air akan keluar daripada hujung D menghasilkan tekanan yang rendah di titik B. Okey, jadi di sini bagaimana keadaan ini berfungsi? Okey, baik. Di sini cikgu nak tunjukkan satu penggunaan sifon dalam kehidupan seharian, iaitu bagaimana kita nak mengalirkan cecair daripada akuarium ke botol, ataupun ni kaedah untuk membersihkan akuarium. Okey, jadi di sini perbezaan tekanan, iaitu tekanan di bahagian atas adalah lebih tinggi daripada tekanan di bahagian bawah. Jadi air akan mengalir daripada atas ke bawah. Jadi ini bagaimana dilaksanakan proses untuk pengaliran air daripada tangki akuarium dan dimasukkan ke dalam botol tersebut. Okey. Okey, dinyatakan tekan dan lepas untuk menghasilkan air, okey, supaya naik. Okey, kalau rujuk video ini anak-anak boleh lihat air bergerak turun naik, okey, untuk masuk ke dalam tube sifon tersebut. Okey. Jadi di sini situasinya tekanan di atas adalah lebih tinggi dari tekanan dalam akuarium, lebih tinggi daripada tekanan di dalam botol. Jadi botol tu perlu diletakkan di kedudukan yang lebih rendah berbanding dengan akuarium tersebut. Okey, jadi sekarang air sudah masuk ke dalam botol. Okey. Jadi ini bagaimana tube sifon berfungsi ya. Okey, baik. Okey, sampai di sini saja pembelajaran untuk subtopik 2.1 pada kali ini. Okey, diharapkan anak-anak dapat memahami berkaitan dengan tekanan dalam bendalur. Okey, sekian. Terima kasih.